Bentong Kali ni, dia ni anak ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. Okey. Adakah keluarga dia betul-betul susah? Ya, betul, susah. Tetapi, dalam keluarga dia tu, dia seorang je terpelengok sikit. Adik-beradik yang dia yang lain okey, tuan-tuan. Malah ada yang saya diberitahukan, ada yang polis pun ada, lawyer pun ada. Maknanya, bukanlah kesusahan keluarga itu yang drive dia untuk menjadi penjenayah. Kalau kesusahan itu yang mendorong dia untuk menjadi penjenayah, kesemua adik-beradik dia jadi penjenayah. Tetapi kenapa dia seorang? Kerana ini faktor-faktor dia, tuan-tuan. Baik, kajian menunjukkan bahawa apabila seseorang terlibat dalam kongsi gelap, macam orang India. Ada orang kata orang India ni kongsi gelap ni sebab dia orang susah, duit estate apa semua. Ada kemungkinan, tetapi sebenarnya banyak faktor-faktor lain, tuan-tuan. Saya ada baca satu kajian yang dibuat. Bentong Kali ni, apabila dia melibatkan jenayah ni, pertama kerana dia nak dapat pendapatan secara mudah. Jadi drop out school, dia meninggalkan sekolah seawal umur 14 tahun. Dia dah tak sekolah. So dengan 14 tahun, ilmu tak ada, pengalaman tak ada, nak duit. Apa cara dia, tuan-tuan? Cara dia terpaksalah dia terlibat dalam jenayah. Pada umur 14 tahun, dia dah terlibat dalam kongsi gelap, tuan-tuan. 14 tahun. Dan umur seawal itu, dia dah disumbatkan ke penjara. Masa kecil, masa dia remaja, kumpulan gangster yang dia masuk adalah Geng 04. Geng 04 ni, tuan-tuan, geng Cina tau. Tapi Bentong Kali dalam usia 14 tahun, dia dah masuk dah gangster Cina, babe. Dia India. Nampak tak dia punya karisma sehingga dia diterima masuk ke kumpulan kongsi gelap Cina. Dia dah masuk penjara. Umur 19 dia keluar. Dia kena lagi. Kalau saya nak senaraikan, tuan-tuan, Botak Chin ni keluar masuk penjara macam orang nak buat PhD. Buat diploma, buat first degree, buat master, buat PhD. Macam itulah Bentong Kali. Dia pernah kena penjara sekejap, dia kena reman, dia pernah penjara 4 tahun, dia pernah penjara 5 tahun, dia pernah kena orang kata sekatan daerah, buang daerah apa, semua dia dah cuba dah. Ataupun semua dia dah lalui. Apa penjara kat Malaysia ni dia tak pernah masuk? Penjara yang brutal pudu tu dah kira rumah dia. Penjara di Pulau Pinang kat pulau tu apa, babe? Pulau Jerejak pun dia pernah masuk. Buang daerah kat mana? Gopeng dia pernah pergi. Orang kata Gopeng tu dululah tempat macam komunis lah apa. Dia pernah kena buang daerah kat situ. Kat Pahang pun dia kena. Makna kata, kalau nak associate perbuatan jenayah, Botak Chin ni, saya selalu sebut Botak Chin lagi. Kali Butu ini, dia dah boleh buat PhD dah. Semua dia dah masuk. Level reman ke, level penjara ke, level apa semua. Penjara brutal ke, buang daerah ke, apa semua dia dah lalui. Ini yang dikatakan Kali Butu ni. Daripada Bentong, dia punya keazaman untuk menjadi penjenayah terkenal ni tak cukup. Dia berhijrah ke Kuala Lumpur. At one time, dia tengah dalam orang kata buang daerah. Tapi tiba-tiba hilang, tak tahu ke mana, tiba-tiba muncul tahun 90-an. Inilah orang kata kemunculan Bentong Kali yang luar biasa. Kalau sebelum ini orang kata dia hanya terlibat dalam jenayah apa semua, tak nampak dia punya kemunculan dia. Tetapi apabila sekitar tahun 90-an, Bentong Kali telah menganas dengan menembak siapa saja yang dia tak suka. Itu dia. Bentong Kali, tuan-tuan, dia terlibat tidak kurang daripada 16 kes pembunuhan. 16 kes pembunuhan tu menariknya. Bukan semua pemikir pembunuhan tu ada kena-mengena dengan dia. Ada satu kes tu, tuan-tuan, dia pergi
Dia pergi birthday party, ada birthday party orang lain pun. Tak jemput dia pun. Entah apa dia tak puas hati, mungkin bising ke apa. Dia tembak habis tuan-tuan, 3 orang tersungkur. Tak ada apa berkaitan dengan dia pun. Yang macam tuan-tuan tengok yang apa? Yang kalau tuan-tuan baca lah dalam Google apa semua, pernah satu kali tu dia kencing tuan-tuan, dia kencing kat dinding sebelah kedai roti canai. So mama India roti canai tu sound lah dia. Saya tak tahu lah apa dia cakap. Dia ada kan, lebih kurang macam tu lah kot kan. Lepas dia simpan senjata dalam zip dia, senjata dia tu lah. Dia berkeluar senjata lain pula. Dia tembak yang India tu, mati tuan-tuan. Hanya kerana tegur pasal kau kencing sini. Okey. Pernah sekali dekat Pandan Jaya, tak silap saya, budak polis bermotosikal. 2 orang naik motor, dek. Tak ada angin, tak ada ribut. Dia naik kereta, dia pergi langgar orang 2 polis tu. Terumpan anggota tu. Bukan anggota tu buat apa pun. Dia punya dia jadi gila tahap apa kan? Itu yang saya kata, itu yang orang kata apa? Yang Kalimutu ni, dia ada satu benda yang dia mewakili sifat-sifat seorang yang menganggotai kumpulan kongsi gelap. Apa dia sifat-sifat orang yang join kongsi gelap? Pertama, orang join kongsi gelap ni, dia nak duit cepat. Dalam kes Bentong Kali, cara dia nak dapat duit cepat adalah dengan mengedar dadah. Kalau sebelum ini dia terlibat dalam kegiatan jenayah lain, rompakan, tak cukup. Yang paling lumayan, edar dadah. Dia masuk pengedaran dadah. Itu satu. Apa lagi yang menyebabkan orang nak jadi gangster? Sebab dia nak digeruni. Dia nak dilihat berkuasa. So dalam kes ini, Bentong Kali adalah mewakili sifat itu. Tidak cukup dengan hanya menjadi seorang penjenayah, dia juga nak dilihat very powerful. Seperti mana filem-filem Tamil, kan? Kalau setakat bawa parang aja tak cukup tuan-tuan. Apa yang Bentong Kali buat, dia memiliki sepucuk pistol automatik yang dikenali, orang polis semua tahulah, Sig Sauer. Sig Sauer. SIG SAUER. Sig Sauer. Kejap, saya pun nak tengok kejap lah rupa macam mana Sig Sauer ni. Tuan Google lah. Oh, cantik pistol tu. So, kalau tuan-tuan tanya saya, macam mana polis boleh mengaitkan 16 kes pembunuhan ini dengan Bentong Kali? Jawapan dia adalah, apabila pasukan forensik masuk menjalankan siasatan di tempat kejadian ataupun CSI, semua 16 kes pembunuhan ini, kelongsong peluru yang ditemui sama seperti mana senjata yang digunakan oleh Bentong Kali. Jadi polis sudah mengambil, sudah associate bahawa pembunuhan ini dilakukan oleh lelaki yang sama. Disebabkan itu tuan-tuan, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ketika itu, iaitu Datuk Zaman Han, akhirnya menubuhkan satu pasukan khas yang dianggotai oleh pegawai-pegawai D9 jenayah berat terbaik Kuala Lumpur dan Selangor, yang dianggotai oleh penembak-penembak tepat dan juga anggota polis hebat daripada unit tindak khas UTK, dan mereka melancarkan satu operasi yang dinamakan Ops Buncit. Ops Buncit. Okey. Ops Buncit nama dia. Itu satu file dibuka oleh Zaman Han yang diorang
tandakan sebagai ops buncit. Apabila saya bertemu dengan Datuk Zaman Han, sekarang ni Tan Sri Zaman Han lah. Tan Sri Zaman Han berkata, sebenarnya Kalimutu, saya tanya, Tan Sri macam mana orang Kalimutu? Cuba describe sikit. Dia kata handsome. Tan Sri Zaman kata handsome. Janganlah tuan-tuan tengok gambar yang dia pegang kad apa-apa tu. Memanglah dalam lokap mana handsome-nya. Tapi maknanya di luar mungkinlah dia pakai bright cream ke apa ke kan. Misai baik punya cukur ke apa kan. Maknanya Tan Sri Zaman Han berkata, kalau tengok kepada si Bentong Kali ni, dia adalah seorang yang handsome. Seorang lelaki yang bergaya. Yang menyebabkan, kalau orang boleh suspek dia ni terlibat dalam apa? Dalam gangsterism adalah kalau dia buka baju. Itu dah Zaman Han bagi cerita saya. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan, saya nak beritahu apa ada di badan dia. Menurut Tan Sri Zaman Han, dalam walaupun secara luaran dia Bentong Kali ni handsome, kacak, bergaya dan sebagainya, tetapi di badan dia ini benda-benda yang ada di badan dia. Pertama, kejap. Sebab benda ni saya tak pernah ingat, saya kena catat. Dia ada tatu-tatu tertentu, iaitu pertama pada tangan kanan dia ada gambar kepala rimau. Tangan kanan, tuan-tuan bayanglah macam ni kepala rimau. Okey. Di tangan kiri gambar perempuan bogel. Tu bogel. Tuan-tuan bayang ni lah perempuan bogel. Kemudian ada ular dan helang. Di belakang badan pula ada satu gambar helang besar. Di peha dia pula ada gambar perempuan bogel. Dia banyak perempuan bogel, tuan-tuan. Alamak. Okey. Kemudian dia ada satu kesan pembedahan di perut. Itu yang kata botak chin. Botak chin lagi, Kalimutu. Kalimutu ni kat luar dia okey, tapi bila badan dia ada macam-macam tatu yang dipenuhi dengan gambar perempuan bogel dan juga gambar binatang rimau dengan elang. Kat perut dia ada paut. So apabila Tan Sri Zaman Han melancarkan ops buncit ni, masa tu, Malaysia tuan-tuan, pada tahun 90-an, bila sebut pasal botak chin ni, memang Bentong Kali saya ni. Itulah, hari tu lama sangat cerita pasal botak chin ni. Bentong Kali ni, masa tu Malaysia memang orang kata takut. Macam kita PKP ni, takut nak keluar, takut. Macam kita ni takut penyakit. Masa tu tuan-tuan, at one time, mak bapak pun kalau nak takutkan anak-anak dia, akan beritahu, jangan keluar, nanti jumpa Bentong Kali. Yes, it's a real story, tuan-tuan. Itu tak pernah berlaku dalam Malaysia. Mak bapak menakutkan anak-anak dia dengan sebut nama penjenayah. Kalau dulu, mak bapak anak nak keluar, jangan keluar, ada hantu lah, ada pocong lah, apalah. Tahun 90-an, jangan keluar, ada Bentong Kali. Nampak tak betapa pengaruh besarnya nama Bentong Kali ni hingga menakutkan orang ramai. Kerana dia seorang yang trigger happy. Dalam istilah dia trigger happy. Maknanya kalau dia tak suka, kalau dia berhadapan dengan orang yang dia tak suka, dia akan senang-senang ambil pistol six sauer dia dan melepaskan tembakan. So, pada satu ketika, Tan Sri Zaman Han tengah main golf. Ni ramai orang tahu cerita ni. Tan Sri Zaman Han dia cerita kat saya tengah main golf. Lepas tu, saya punya PA dia nama Puan Zainab. PA call. Masa tu, Tan Sri kata, handphone ni handphone atur tau. Yang besar tu. Kan? Macam tung air tu. Lepas tu dia orang bawa lah. Tuan, Puan Zainab call. Dia pun cakap lah. Ya Dap, ada apa? Datuk, Kalimutu nak cakap dengan Datuk. Dia pergi telefon. Dia nak cakap dengan Zaman Han. Bayangkan, dia nak bercakap dengan pengarah setan jenayah Datuk Zaman Han yang memang orang tahu macam naga dia punya garang. Kemudian, dia dapat bercakap. Dia dapat bercakap dan dia kata, you tunggu, next is you. Dia nak bunuh Zaman Han, kan? So, at one time, bukan saja macam tu, sampai Datuk Zaman Han pun terpaksa tak pergi ofis, berkampung dekat rumah dengan polis keliling rumah dia. Dia kata. Sampai dia hantar
Anak bini dia balik kampung lah sebab ugutan bentong kali ni. Walaupun Zaman Han kata, bukanlah kata dia takut sangat. Tapi dia kata, orang macam ni dia tak boleh agak. Tindakan dia tak boleh agak. Rumah Datuk Zaman Han ni di taman dekat Ampang tau. Kalau tu, tuan-tuan takkan saya sebut kat mana kan. Dekat Ampang lah, okey. Rumah dia macam banglo sebiji. So what happen is, selama berapa seminggu ke 3 hari macam tu, Datuk Zaman Han pun tak berani nak keluar rumah. Sampai anggota-anggota dia pula terpaksa berkawal di keliling rumah tu sebab takut dia ni boleh muncul anytime saja. So tak boleh jadi. Bila tak boleh jadi, Ops buncit ini daripada 1 tim, 2 tim sampai dekat 200 orang pegawai dan anggota polis semata-mata nak jejak bentong kali ini. So apa yang berlaku adalah dia orang mendapat satu tips bahawa bentong kali ada menyewa sebuah rumah di kawasan Bukit Damansara. Tuan-tuan, kawasan Bukit Damansara sekitar 90-an. Kawasan mewah tau. Sekarang ni pun, kan? Penuh dengan Datuk Tan Sri Tun apa semua dekat kawasan tu. So, rupa-rupanya, bentong kali sudah sewa bilik. Sewa bilik dengan 2 orang di kawan dia. Seorang nama Bilik, seorang nama Guna, macam tu lah. Ini memang orang kepercayaan dia lah. Dapat maklumat. Tetapi, polis masih lagi tak boleh nak sure ataupun nak pastikan bahawa itu adalah bentong kali. Walaupun mereka tahu, mereka dah boleh narrow down bentong dan 2 rakannya itu sewa kat situ. So, apa yang dia buat adalah Datuk Zaman Han sudah plan untuk buat satu perang psikologi. Perang senjata ni orang kata masih tak dapat lagi. So apa yang Datuk Zaman buat, kita main psycho. Apabila muncul di TV3, saya tak ingat sama masa tu MMHI tak ada, Sekapur Sirih tak silap saya. Ketika ditanya oleh pengacara TV3, di manakah lokasi bentong kali, Datuk Zaman Han bagi tahu bentong kali sudah melarikan diri ke luar negara. Itu strategi orang kata psycho dia lah, psikologi. So apabila keluar di TV3 yang Datuk Zaman bagi tahu bentong kali ni dah melarikan diri ke luar negara, bentong kali tiba-tiba daripada orang kata apa, licik ke sana malah hilang macam tu, dia tiba-tiba rasa macam lega kerana dia berpercaya bahawa polis ingat dia dah melarikan diri ke luar negara. So apa yang berlaku apabila dia tahu bahawa Datuk Zaman Han beritahu dia dah lari, jadi dia dah mula tu orang kata dah mula rasa relax. Kalau selama ni dia buat kegiatan apa pun dia licik je, dia tembak dia hilang, dia tembak dia hilang, dia tembak dia hilang. Tapi kali ni polis dah mula kesan dia dah mula relax, cool, tenang. Dia boleh pergi mana-mana sebab dia duk ingat polis ingat dia ada kat overseas. Yang dia tak tahu, Datuk Zaman Han dan juak-juak ada dalam UTK dan D9 CID Kuala Lumpur Selangor dah tahu mana pergerakan dia. So pada malam pada tahun 1993 pada suatu malam satu gerakan besar-besaran telah dibuat untuk mengepung kawasan perumahan yang terletak di Bukit Damansara tu. Bukan saja UTK, bukan saja dengan FRU pun masuk. Dia orang dah cordon tempat tu untuk tengok pergerakan bentong kali ini. Ketika mereka dah kepung tu, tiba-tiba sebuah kereta keluar daripada rumah tu yang mereka percaya bentong kali dengan 2 orang rakannya keluar. Pergi. Jadi diorang follow. Memang betul tuan-tuan, pada malam itu dia sempat lagi tembak seorang lagi sampai mati. Dia bergaduh lah, dia tak puas hati apa semua. Inilah kesilapan dia yang paling besar apabila akhirnya
Kelekaan dia itu membuatkan polis dah mula identify, yes, this is the man. Satu pasukan unit tindakan khas yang diketuai oleh Tuan Hazani yang sekarang ni dah jadi Pesuruhjaya Polis Sabah ataupun Ketua Polis Sabah. Dia mengetuai satu operasi untuk menyerbu rumah tersebut. Dan menjelang subuh, Bentong Kali balik dengan kereta dan masuk ke dalam rumah. Ketika inilah pasukan unit tindakan khas menyerbu rumah tersebut dan Bentong Kali yang terkejut dengan kehadiran anggota UTK itu bertindak memanjat bumbung rumah itu tanpa menyedari muncung senjata anggota UTK betul-betul berada di kepalanya. Maknanya dalam operasi Ops Buncit itu, UTK dah plan baik. Kita serbu dia daripada bawah, dia dah tentu akan lari naik ke atas kat bumbung, kita standby satu sniper di atas bumbung. Sebaik memang betul tuan-tuan, memang A lah perancangan tu. Kerana seperti mana yang dijangka, yes, apabila satu tim serbu kat bawah, Bentong Kali terus naik ke atas, dia hulur saja kepala, sniper UTK dah standby dengan satu peluru bertebaran otak dia dan berakhirlah orang kata kisah lelaki yang paling digeruni pada tahun 1990-an. Sebelum saya, ini yang saya nak share tuan-tuan, yang daripada awal tadi, daripada pukul 4 saya ada cerita kat tuan-tuan tentang ada benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan tak dapat baca di tempat lain. Tuan-tuan, saya minta perhatian tuan-tuan dengar ataupun tengok video ini. Ia adalah interview saya dengan Tuan Amidun Anan, iaitu bekas pegawai yang pernah terlibat ataupun salah seorang yang terlibat menyiasat Bentong Kali. Soalan saya, siapakah Bentong Kali di mata tuan? Apa cerita tentang Bentong Kali yang kami tak tahu? Tolong tuan dedahkan. Baik tuan-tuan, silakan. Saya adalah buat risikan dan buat ketua projek untuk bekas, untuk memberkas Bentong Kali. Okey, semasa siasatan dijalankan, ketika itu Bentong Kali belum ditembak lagi. Jadi apa-apa yang dekat mangsa, saya dengan pasukan pergi temu bualan mangsa, interview mangsa, dapatkan fakta-faktanya. Bentong Kali dia adalah satu orang profesional in the sense that dia tak mau menyusahkan bangsa-bangsa. Yalah, dalam istilah dia, dalam istilah mangsa bagi tahu dia tak menyusahkan, tetapi dalam undang-undang itu ada menyusahkan lah. Kalau dia menyamun pun dia tak dera orang. Dia ambil duit untuk bantu orang-orang miskin. Ya, itu tujuan dia. Itu bukan kata dalam kes berbeza dari Jokomas dia dapat nilai yang besar. Dia asalkan dapat duit untuk dia bantu orang-orang miskin, kebanyakan orang yang miskin, yang saya tahu ketika itu dia dapat bagi duit pada orang yang kata minta sedekah tu, orang yang susah, kebanyakan dekat kawasan-kawasan sakit, dia akan tolong. Itu dia punya tujuan. Jadi bila dia pergi menyamun ni bukan menyamun dalam kaedah yang berjuta-juta, tak ada. Dapat sikit duit untuk selesaikan masalah orang yang dia nak bantu tu, habis. Itu istilah itulah boleh saya cakapkan sini adalah tanggungjawab yang dia nak buat. Tetapi tanggungjawab tu lari pada kaedah undang-undang lah.
salah satu sebab adalah itu. Jadi nak katakan dia pusher dadah pun ni bukan dia pusher dadah besar-besar. Dia nak tolak dadah tu, dia nak push dadah tu adalah untuk mendapatkan duit yang lebih sikit untuk bantu orang-orang susah yang dia nak perlu tolong ketika itulah. Itulah sebab dia. Nak kata dia kaki dadah, yang saya tahu dia tak pernah hisap dadah. Bukan tak pernah hisap dadah, hisap rokok pun tak pernah hisap rokok. Oh, ini fakta baru ni. Apa ni ya? Itu yang saya dapat dia bukan dia cuma pengedar dadah, tetapi dia tak hisap rokok pun yang saya tahu. Jadi ni apa ni kita dapat nilaikan dari interview mangsa-mangsa. Saya pergi ke tahap kalau dia dah kalau suspek pergi kata apa you bau air wangi, bau minyak wangi ke bau rokok, tak pernah. Bau macam orang biasa ada, kalau dia berpeluh bau tu okey kita terima. Tapi masa-masa yang pergi tu tak pernah dia ikat ke apa ke, tak ada. Apa yang dia dapat dia akan minta duit, tapi cara minta tu memang keras lah. Jadi cara minta tu keras, tapi itu bila laporan pergi kita tak tengok yang mangsa-mangsa dia kena dera, tak ada. That is Bentong Kali. Saja lepaskan tembakan pada kawasan-kawasan tu untuk menakutkan orang. Jadi dia lepaskan tembakan. Semua orang dekat gerai mamak tu cabut lah. Kalau kita pun bukan katakan dia, kita pun cabut kan. Dia lepaskan tembakan. Satu rumah dekat Kajang, dia ada pergi, dia nak tapi orang dalam rumah tu ada buat kalang kabut, dia lepaskan tembakan. Memang makan masa yang lama. Pasal bila kemudian kita dapat tahu dia ni bukan calang-calang orang. Dia berpelajaran. Pelajaran dia tak salah, yang saya ingat dia sampai form 6. Dan kita dapat tahu pun dia science student. Tapi macam mana boleh terlibat dalam kejadian-kejadian Samun ini adalah masa pasal dia tengok orang susah banyak tak dibela. Jadi dia cari jalan untuk mempercepatkan keadaan untuk dia. Tapi kita tengok, kita pun dapat interview mangsa-mangsa yang dapat duit, tanya pun memang mengaku Bentong Kali ada bagi dia orang duit untuk, bukan banyak, tapi untuk dalam seminggu 2 minggu lepas untuk hidup. Itu tujuan dia. Last kali sebelum kita dapat tembak dia dekat kawasan Damansara tu, macam mana dia boleh tertinggal dalam rumah, dia boleh sewa bilik dalam rumah tersebut, bukan kita nak middle class punya family. Macam mana dia boleh terlepas masuk, dia boleh duduk dalam bilik tu. Jadi bila kita buat Ricky, kita buat siasatan halusi, kita dapat track dia duduk dekat rumah tersebut. Jadi bila satu hari kita nak pergi, kita sebenarnya nak tangkap dia hidup-hidup, tetapi dia dapat melarikan diri, takut dia cedera orang lain. Dia ada bawa senjata. Kita dah tim-tim kita nampak saja, kita strike dia. Baik, terima kasih pada Cik Muhammad Fazrin. Dia komen bila Garasi bawa masuk rakaman begini, rasa macam tengok TV. Betul-betul TV. Kita memang sentiasa akan cuba beri yang terbaik. Itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak satu fakta yang sangat mengejutkan? Kalau dekat sejam tadi nak terbang meja-meja saya duk bercerita betapa ganasnya Kali Mutu ini ataupun Bentong Kali ini, tiba-tiba pegawai yang terlibat secara langsung menyiasat tentang lelaki bernama Bentong Kali ini mendedahkan satu sisi yang cukup mengejutkan.
Pentong Kali akhirnya meluahkan perasaannya. Peristiwa ini sebelum dia ditangkap. Tuan-tuan kena ingat, Pentong Kali ni, dia keluar masuk tau. Keluar masuk penjara, tangkap, dapat lepas, tangkap, tak ada bukti apa semua. Maknanya, bukanlah dia ni hanya betul-betul mati bila dia tembak tu. Maknanya polis sebelum ni pun banyak kali dah dapat tangkap, interview dia, soal siasat dia. Kepada Tuan Amidun Adnan, dia memberitahu bahawa sebenarnya Tuan, kenapa saya buat begini? Kerana saya mau bantu orang saya. Saya mau bantu orang India. Lebih kurang macam tu lah kot. Dia nak bantu kerana dia sedih melihat orang kaum dia yang susah. Dia rompak, dia bagi duit. Dia rompak, dia tolong. Dia bawa, dia bagi modal mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, apabila saya mendengar fakta daripada Tuan Amidun Adnan, saya terdiam tuan-tuan. Kalau yang cakap pasal Pentong Kali ni, orang yang tak ada kaitan dengan siasatan ni, saya susah nak percaya. Tapi untuk sekian kalinya, apabila saya dengar sendiri daripada mulut Tuan Amidun Adnan, saya terdiam tuan-tuan. Kita bukan nak mengangkat dia sebagai Robin Hood moden ke apa ke. Matlamat tidak menghalalkan cara. Betul. Ada satu komen kata, matlamat tidak menghalalkan cara. Tetapi, rupa-rupanya di sebalik sisi hitam, lelaki yang kita kenal sebagai Pentong Kali ni, dia mempunyai satu sisi lain yang cukup, I can say, sangat murni tuan-tuan. Dia sedih melihat kemiskinan, dia sedih melihat kemelaratan orang dia, orang kampung dia, orang yang satu kaum, satu agama, satu bangsa dengan dia. So dia nekat untuk membantu orang-orang ini dengan apa cara sekalipun. Bagi modal, bagi belanja, bagi duit, bagi anak masuk universiti ke apa ke. Cuma itulah tuan-tuan, macam kita katalah tadi, di penghujungnya kita tidak boleh niat yang suci, tetapi kalau cara yang salah, tetap salah tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan dan perempuan, selama 1 jam saya bercerita tentang Pentong Kali. Dan pada mereka yang sedang menonton ini, tahniah kerana anda stay. Kerana kita sudah janji dah dari tadi, di penghujungnya kita akan ada satu benda yang istimewa. Inilah yang kita bawakan tuan-tuan. Untuk pertama kalinya, kita didedahkan fakta bahawa Pentong Kali yang sebelum ini dilihat seorang penjenayah yang ganas, suka membunuh, trigger happy dan sebagainya. Rupa-rupanya ada satu sisi lain yang cukup menyentuh hati, ya, iaitu sikap murninya itu. Baik, sebelum saya nak mengakhiri sesi edisi petang kita, operatorial kita pada petang ini, sekali lagi kami ingin bagi tahu bahawa bukanlah tujuan bila Garasi membawa cerita-cerita jenayah ini, kami hendak glorify atau justify tindakan penjenayah-penjenayah itu. Ia hanyalah satu perkongsian kerana kita percaya bahawa ada dalam banyak keadaan, walaupun dengan penjenayah, banyak yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah mereka. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sepadan.